Salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar semua? Pernahkah pelajar-pelajar terfikir dari mana kita memperoleh barang-barang seperti alat komunikasi, jentera, kereta, Apple? Mampukah sesebuah negara mengeluarkan kesemua jenis barang ini? Adakah semua negara di dunia beriklim sesuai untuk penanaman Apple? Adakah semua negara memiliki teknologi serta tenaga mahir untuk mengeluarkan kereta? Seperti mana yang pelajar ketahui, hampir mustahil untuk sesebuah negara mengeluarkan kesemua jenis barang yang cikgu sebutkan tadi. Kenapa? Pelajar-pelajar sekalian, faktor iklim, sumber semula jadi, teknologi dan sebagainya menghadkan sesebuah negara daripada mengeluarkan semua jenis barang. Adakah ini bererti sesebuah negara tidak dapat menikmati barang-barang yang tidak dikeluarkan oleh pelajar-pelajar sekalian? Sebenarnya perdagangan antarabangsa menjadi satu platform untuk memungkinkan sesebuah negara memperoleh barang serta perkhidmatan yang tidak dikeluarkan. Perdagangan antarabangsa. Sebenarnya pelajar, perdagangan antarabangsa melibatkan aktiviti import dan ekspor antara negara-negara dunia. Pelajar-pelajar sekalian, cuba fikirkan beberapa negara rakan dagang Malaysia. Baiklah, Malaysia ada urusan import dan ekspor barang-barang dan perkhidmatan dengan negara-negara seperti Jepun, Amerika Syarikat, China, Australia serta negara jiran kita Thailand. Baiklah pelajar, saya Cikgu Sivaraman. Hari ini Cikgu akan berkongsi dengan pelajar berkenaan analisis tarif di bawah topik perdagangan antarabangsa. Namun begitu, sebelum kita melihat lebih lanjut tentang analisis tarif, Cikgu nak pelajar-pelajar bayangkan senario seperti berikut. Andaikan terdapat dua buah negara, iaitu negara A dan negara B. Kita juga andaikan kedua-dua negara ini mengeluarkan kereta. Kapasiti serta kualiti kedua-dua kereta juga diandaikan sama. Namun demikian, wujud perbezaan antara industri kereta negara A dan negara B. Pelajar-pelajar sekalian, kita andaikan bahawa negara A telah lama mempelopori bidang automobil, katakan lebih kurang 40 tahun. Oleh kerana lama mempelopori bidang automobil, negara A memiliki teknologi yang canggih serta buruh berkemahiran tinggi dalam bidang automobil. Di sebaliknya, negara B pula merupakan pemain baru dalam industri automobil. Katakan negara B ini hanya mempunyai pengalaman selama 5 tahun. Negara A dapat keluarkan kereta pada harga RM40,000, manakala negara B dapat mengeluarkan kereta yang sama tetapi dengan harga yang lebih tinggi, iaitu sebanyak RM60,000. Baiklah pelajar, kena ingat, kualiti kereta yang dikeluarkan oleh negara A dan negara B adalah sama, cuma kos untuk mengeluarkan kedua-dua kereta itu adalah berbeza. Kenapa perbezaan ini wujud? Sebab pengalaman yang dimiliki oleh negara A tadi 40 tahun dapat mengeluarkan kereta pada kos yang lebih rendah berbanding dengan negara B tadi. Pelajar-pelajar sekalian, seandainya anda berada di negara B dan diberi pilihan, kereta manakah pelajar akan beli? Kereta domestik berharga RM60,000 atau kereta import bernilai RM40,000. Sudah pastinya sebagai seorang yang rasional dan bijak,
adalah kereta import bernilai RM40,000 menjadi pilihan pelajar. Dan dengan berbuat demikian juga, pelajar atau pengguna negara B dapat menjimatkan wang sebanyak RM20,000. Namun demikian, adakah situasi sebegini kondusif untuk pembangunan industri muda di negara B? Mampukah industri muda negara B bersaing dengan negara A ataupun dengan mana-mana negara yang lebih maju dalam bidang automobil? Jawapannya sudah pasti tidak. Kerana industri automobil di negara B tiada kapasiti untuk bersaing dengan negara A ataupun dengan mana-mana negara yang lebih maju dalam bidang automobil. Pelajar-pelajar cuba fikirkan apakah agaknya negara B dapat lakukan bagi melindungi industri keretanya. Bukankah negara B perlu mengurangkan import? Ya, betul. Negara B perlu mengambil langkah untuk mengurangkan import. Tarif import. Tarif import merupakan salah satu mekanisme negara B bagi melindungi industri domestiknya, iaitu industri keretanya. Baiklah pelajar, apakah yang dimaksudkan dengan tarif? Tarif merupakan cukai yang dikenakan oleh kerajaan ke atas barang-barang dan perkhidmatan yang diimport dari luar negara. Andaikan kereta import dari negara A dikenakan tarif 60%, maka tarif bagi seunit kereta import adalah RM24,000. Dengan andaian tiada kos pengangkutan, harga pasaran kereta import di negara B sekarang adalah RM64,000. Secara bandingannya atau secara relatifnya, harga kereta import lebih mahal daripada kereta domestik. Apakah kereta pilihan anda sekarang, pelajar? Ingat, cikgu dah kata tadi, kita andaikan kedua-dua kereta berkualiti hampir sama. Baiklah pelajar, sebelum kita menganalisis lebih lanjut berkenaan tarif, kita perlu memahami pasaran kereta tempatan sebuah negara terlebih dahulu, sebelum perdagangan antarabangsa. Kita andaikan barang yang dikeluarkan adalah kereta. Keluk permintaan dan keluk penawaran kereta masing-masing adalah DD dan SS. Titik E merupakan titik keseimbangan pasaran, iaitu titik persilangan antara keluk permintaan dan keluk penawaran. P0 dan Q0 masing-masing adalah harga dan kuantiti keseimbangan kereta tempatan. Baiklah pelajar, apa yang pelajar saksikan tadi adalah keseimbangan kereta domestik sahaja, di mana negara tersebut tidak mengamalkan ekonomi terbuka, di sebaliknya ekonomi tertutup, di mana tiada aktiviti import dan ekspor dijalankan oleh negara B. Sekarang, mari kita lihat keadaan selepas perdagangan antarabangsa, iaitu dengan adanya aktiviti import kereta. Selepas perdagangan antarabangsa, keluk penawaran beralih dari SS menjadi SW. Pelajar-pelajar sekalian, boleh pelajar beritahu cikgu apakah bentuk keluk penawaran SW sekarang? Ya, keluk penawaran SW mendata berbentuk anjal sempurna. Seterusnya, keseimbangan baru dicapai pada titik B apabila keluk DD bersilang dengan keluk SW. Pada harga keseimbangan P1, kuantiti keseimbangan adalah Q4. Pelajar-pelajar sekalian, apakah perubahan yang berlaku pada harga keseimbangan pasaran? Dan mengapa? Cuba fikirkan.
Harga keseimbangan menurun dari P0 ke P1. Seperti yang cikgu katakan tadi, terdapat banyak negara lain di dunia seperti negara A juga mempunyai kapasiti untuk mengeluarkan kereta jenis yang sama tetapi pada kos seunit yang lebih rendah, iaitu pada harga RM40,000. Pelajar-pelajar sekalian, apakah perubahan kuantiti diminta kereta di pasaran tempatan? Pada harga P1, kuantiti diminta bertambah dari Q0 menjadi Q4. Pelajar-pelajar sekalian, berapakah kuantiti keluaran kereta tempatan selepas perdagangan antarabangsa? Jika pelajar perhatian pada rajah, didapati kuantiti keluaran kereta oleh pengeluar tempatan sebelum perdagangan antarabangsa adalah Q0. Kuantiti keluaran kereta tempatan turun daripada Q0 kepada Q1 selepas perdagangan antarabangsa. Pelajar-pelajar sekalian, apakah agaknya implikasi penurunan keluaran ini terhadap penggunaan tenaga buruh atau tenaga kerja tempatan? Pastinya, firma domestik akan mengurangkan pengambilan tenaga kerja tempatan. Hal ini akan membawa kepada masalah pengangguran. Baiklah pelajar, pada harga P0, kuantiti ditawar kereta oleh pengeluar domestik adalah Q0. Penurunan harga daripada P0 kepada P1 menyebabkan pengeluar domestik mengurangkan kuantiti ditawar kereta daripada Q0 kepada Q1. Namun, jika diperhatikan pada rajah, iaitu pada harga P1, wujud lebihan permintaan sebesar Q1, Q4. Lebihan permintaan mewujudkan tekanan pada harga pasaran yang akan menyebabkan harga pasaran meningkat semula. Namun dalam situasi ini, harga kekal pada P1. Kenapa agaknya? Hal ini kerana lebihan permintaan untuk kereta di pasaran dalam negara dipenuhi dengan kuantiti kereta import sebesar Q1, Q4. Pelajar-pelajar sekalian, apakah implikasinya jika nilai import lebih besar daripada nilai ekspor? Cuba fikirkan. Jika keadaan ini berterusan, maka aliran keluar mata wang ke luar negara lebih besar daripada aliran masuk wang dari luar negara. Hal ini boleh menyebabkan kurangan dalam akaun imbangan dagangan. Pelajar-pelajar sekalian, cuba fikirkan, jika firma tempatan mengurangkan keluarannya, tentu sekali hasil jualan kereta juga terjejas. Merujuk pada rajah, berapakah jumlah hasil pengeluar sebelum perdagangan antarabangsa, iaitu sebelum adanya kereta import? Jumlah hasil pengeluar domestik sebelum perdagangan antarabangsa dapat diperolehi dengan mendarabkan P0 dengan Q0. Jumlah hasil pengeluar adalah OP0 I Q0. Keadaan ini berubah selepas perdagangan antarabangsa. Sekarang,
Cuba pelajar-pelajar hitung jumlah hasil pengeluar tempatan selepas perdagangan antarabangsa dengan adanya kereta import. Jumlah hasil pengeluar domestik selepas perdagangan antarabangsa dapat diperoleh dengan mendarabkan P1 dengan Q1. Jumlah hasil pengeluar tempatan adalah kawasan sebesar OP1 C Q1. Jelas sekali, jumlah hasil pengeluar telah berkurang dengan banyaknya. Baiklah pelajar, memandangkan lebihan permintaan kereta sebesar Q1, Q4 dipenuhi dengan kereta import, berapakah nilai import? Nilai import adalah sebesar Q1 C B Q4. Pelajar-pelajar sekalian, perdagangan antarabangsa menjejaskan output kereta tempatan. Sekarang, cuba fikirkan apa yang patut dilakukan oleh negara B supaya dapat melindungi industri mudanya dan pada masa yang sama terlibat dalam perdagangan antarabangsa. Memang suatu masalah yang rumit untuk diselesaikan. Kerajaan negara B boleh mengadakan sekatan perdagangan antarabangsa seperti tarif import. Apakah yang dimaksudkan dengan tarif import? Tarif import adalah cukai yang dikenakan oleh kerajaan ke atas barang import. Pelajar sekalian, sebenarnya tarif digunakan oleh negara untuk menjadikan barang import dari luar negara kurang menarik untuk pengguna tempatan. Hal ini kerana tarif menyebabkan harga barang tersebut meningkat. Hal ini dapat menghalang atau menghadkan import dari luar negara. Baiklah pelajar, untuk pengetahuan pelajar, tarif import sebenarnya terbahagi kepada dua, iaitu tarif ad valorem dan tarif spesifik. Tarif ad valorem ialah cukai import yang dihitung berdasarkan harga atau nilai import. Jenis tarif ini cikgu telah pun kongsikan tadi. Namun, ada baiknya jika kita imbas kembali apa yang kita pelajari. Pelajar sekalian, untuk penerangan lanjut, kita andaikan negara A mengeluarkan 3 buah kereta yang berbeza model dan harganya. Kita namakan model kereta dari negara A sebagai model X, model Y dan Z. Masing-masing berharga RM50,000, RM70,000 dan RM100,000. Andaikan pengimport dari negara B mengimport 3 unit kereta, 1 unit bagi setiap model. Seterusnya, negara B mengenakan tarif ad valorem sebanyak 40% bagi setiap unit kereta yang diimport dari negara A. Cuba pelajar hitung jumlah cukai import yang dikenakan atau hasil yang diperoleh oleh kerajaan. Jumlah cukai import dapat dihitung dengan mendarabkan jumlah nilai import, iaitu RM220,000
dengan kadar cukai import sebanyak 40%. Maka, jumlah cukai yang dikutip oleh kerajaan adalah sebanyak RM88,000. Baiklah pelajar, tarif spesifik pula adalah cukai tetap yang dihitung berdasarkan kuantiti barang yang diimport. Pelajar perlu ingat, jangan lupa, tarif spesifik sebenarnya tidak dipengaruhi oleh harga atau nilai import. Baiklah pelajar, untuk pemahaman lebih lanjut, andaikan negara B mengenakan tarif spesifik. Iaitu tarif import sebanyak RM10,000 bagi setiap satu kereta yang diimport dari negara A. Apa kata pelajar? Cuba hitung cukai yang dikutip oleh kerajaan seandainya 3 buah kereta import dari negara A diimport ke negara B. Jumlah cukai yang dikutip adalah sebanyak RM30,000, iaitu 3 unit kereta didarab dengan RM10,000. Pelajar-pelajar sekalian, jelas sekali pengenaan tarif, sama ada tarif ad valorem maupun tarif spesifik, mendatangkan hasil pada kerajaan. Pelajar-pelajar cuba fikirkan, adakah mekanisme tarif selalunya berjaya mengalang atau menghadkan import? Sebenarnya, keberkesanan tarif dalam menghadkan import bergantung kepada keanjalan permintaan barang tersebut. Apabila keanjalan permintaan barang import adalah tak anjal atau tak sensitif harga, maka pengenaan tarif import kurang berjaya menghadkan atau mengalang import. Di sebaliknya, jika keanjalan permintaan komoditi import tersebut anjal, maka pengenaan tarif untuk membendung import akan berjaya. Pelajar-pelajar sekalian, kesan tarif selepas perdagangan antarabangsa dapat diterangkan dengan bantuan keluk. Rajah menunjukkan keadaan keseimbangan pasaran kereta selepas perdagangan antarabangsa. Apabila kerajaan mengenakan tarif, maka keluk penawaran kereta akan beralih ke atas, ke ST. Harga kereta import naik dari P1 ke P2. Hal ini kerana pengimport perlu menanggung kos yang lebih tinggi akibat tarif import. Ingat, bila cikgu kata pengimport ini adalah daripada negara B dan pengimport dari negara B ini mengimport kereta daripada negara A. Baiklah pelajar, keseimbangan baru dicapai pada titik J apabila keluk DD bersilang dengan keluk ST. Kuantiti keseimbangan baharu adalah OQ3. Pelajar-pelajar sekalian, merujuk pada Rajah, cuba nyatakan implikasi tarif terhadap kuantiti diminta kereta, kuantiti ditawar kereta domestik serta kuantiti kereta import. Kuantiti diminta kereta berkurangan dari Q4 ke Q3. Namun, kuantiti ditawar kereta domestik pula bertambah dari Q1 ke Q2. Manakala kuantiti kereta import berkurangan dari Q1, Q4 menjadi
Q2, Q3. Merujuk pada rajah, cikgu nak pelajar-pelajar hitung jumlah hasil pengeluar sebelum dan selepas tarif. Pelajar-pelajar sekalian, apabila harga pasaran meningkat dari P1 ke P2, kuantiti ditawar kereta tempatan juga meningkat dari Q0 ke Q2. Jumlah hasil pengeluar asal diperoleh dengan mendarabkan OP1 dan OQ1, di mana jumlah hasil pengeluar tempatan sebelum tarif atau selepas peningkatan harga adalah OP1CQ1. Namun, selepas tarif import dikenakan, jumlah hasil pengeluar tempatan meningkat menjadi OP2HQ2. Jumlah hasil ini diperoleh dengan mendarabkan P2 dan Q2. Baiklah pelajar, tarif import menambahkan jumlah hasil yang diperoleh pengeluar tempatan. Apakah kesannya terhadap nilai import dan hasil kerajaan? Mari kita saksikan. Nilai import sebelum tarif diperoleh dengan mendarabkan P1 dan Q1, Q4. Maka jumlah nilai import sebelum tarif adalah Q1, C, B, Q4. Selepas tarif import dikenakan, harga pasaran menjadi P2. Pada harga P2, jumlah nilai import adalah Q2, H, J, Q3. Jumlah ini diperoleh dengan mendarabkan P1 dan Q2, Q3. Didapati jumlah nilai import telah berkurang. Untuk pengetahuan pelajar, bagi setiap unit kereta yang diimport, tarif yang dikenakan adalah sebesar P1, P2. Maka apabila P1, P2 dirarab dengan Q2, Q3, jumlah tarif yang dikutip oleh kerajaan adalah MHJK. Namun pelajar kena faham, motif kerajaan mengenakan tarif adalah bukan semata-mata untuk mendapatkan hasil, tetapi untuk menghadkan atau menghalang import dari luar negara, semata-mata untuk melindungi industri tempatan dan juga untuk memastikan ia tidak menjejaskan imbangan pembayaran negara. Pelajar-pelajar sekalian, mari kita bandingkan lebihan pengguna sebelum tarif dan selepas tarif. Sebelum tarif, lebihan pengguna adalah sebesar P2, D, B. Namun, lebihan pengguna selepas tarif telah berkurang menjadi P2, DJ. Berlaku pengurangan sebesar P1, P2, J, B. Ini bermakna kebajikan pengguna terjejas selepas tarif dikenakan. Ini kerana pengguna tempatan terpaksa membeli kereta dengan harga yang lebih mahal, iaitu pada harga P2 berbanding P1 sebelum tarif. Baiklah pelajar, mari kita lihat keadaan lebihan pengeluar pula. Sebelum tarif import, lebihan pengeluar adalah sebesar SP2C. Namun, lebihan pengeluar selepas tarif telah bertambah menjadi SP2H. Akhir kata,
Ekonomi satu visi. Pasti ada solusi. Jumpa lagi. Salam sejahtera.